Okey, soalan esei 1. Berpandukan raja. So, maksudnya nanti kita kena sediakan raja ya sebab soalan dia sudah minta dia nak raja. Terangkan hubungan antara jumlah keluaran TP, total product dan keluaran sud MP. MP, bahasa Inggeris dikenali sebagai apa? Khairul. Margin product. Yes, okay, marginal product So keluaran sud dia nak 2 saja dengan berdasarkan hukum pulangan berkurangan. Okay, hukum pulangan berkurangan ada berapa? Ada 3. 3. Boleh bagi saya 1? Pulangan sud bertambah. Yes, very good. Saya nak ini. Pulangan sud bertambah. Okay, Bagus. sebab kan dia sudah kata hukum pulangan berkurangan kan. Kita ada pulangan sud bertambah. Selain daripada itu, Rehan bagi saya satu lagi. Pulangan sud berkurangan. Okey. Pulangan sud berkurang. Okey. Lagi satu. Pulangan sud negatif. Yes. Okey. Pulangan sud negatif. Okey. So, bermaksud nanti perbincangan anda dia kata dengan berdasarkan hukum pulangan berkurangan. So, bermaksud you kena kaitkan pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang serta pulangan sud negatif. Kita perlu jawab ikut kehendak soalan. Okey, saya ulang. So, nanti saya akan buat raja. Ini yang pertama kena ada. Okey, dan dalam raja itu tengok kita hanya perlu ada TP dengan MP saja. Walaupun dekat video yang Miss ajar itu, saya ada ajar AP sekali. Tapi kita tak perlu tunjuk AP sebab kita jawab ikut kehendak soalan. Okey, tetapi lakaran raja anda ini nanti kena buat huraian. Dan huraian anda, ini yang ketiga. You kena berdasarkan hukum pulangan berkurangan. Di mana dia merangkumi pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang serta pulangan sud negatif. Okey, jadi sekarang kita akan mula sediakan raja. Saya akan buat 2 raja yang berlainan. Satu untuk TP, satu untuk MP. Okey, 2 raja ya, satu ke atas, satu ke bawah. Okey, ini TP ya. Ini asalan. Okey, so sekarang bagi TP punya, paksi Y saya label TP. Paksi X sepatutnya labelkan apa? Nia. QL. Okay, thank you. Ya, QL. Sebab ini adalah merujuk kepada buruh. Okay, jadi buruh ini macam buruh itu kan merujukkan kepada input kan. Jadi dengan adanya input, barulah kita dapat hasilkan output. So, output itu merujuk kepada keluaran, iaitu jumlah keluaran. Okay, selain daripada TP, soalan dia juga minta MP. Jadi MP itu saya akan buat kat bawah. Okey, jadi sini MP. Okey, ini asalan. Yang ini QL. Okey, ikut paksi X yang adalah sama punya huruf. Ikut seperti yang atas punya. Okey, jadi sekarang saya nak lakar TP. Pada mulanya, TP meningkat macam mana? Putri? Meningkat dengan kadar bertambah. Okay, thank you. So ingat kalau TP meningkat dengan kadar bertambah, ingatlah TP kita akan mula dari asalannya. Kalau kita tak guna input berubah ini, kita tak dapat hasilkan output. Jadi kita akan mula dengan asalan. Meningkat dengan kadar bertambah, so bentuk dia macam ini. Okay, dan seterusnya TP macam mana? Syafiqah? Meningkat dengan kadar berkurang. Sehingga capai? Titik maksimum. Okay, thank you. So nanti dia meningkat dengan kadar berkurang, bentuk dia macam ini. Okay, so capailah titik maksimum kat sini. Okay, ingat kalau meningkat dengan kadar bertambah, bentuknya macam ini. Kalau meningkat dengan kadar berkurang, bentuk dia macam ini. So, sekarang meningkat dengan kadar bertambah dulu. So, you guna ini. Lepas tu meningkat kadar berkurang, sambung ke atas. Okay. Seterusnya, dia akan jadi macam mana? Anis Iman. Menurun.
Okay, so labelkan TP. Pastikan anda ada labelkan TP. Kalau tak, jawapan kamu salah. Okay, kemudian kita cuba tengok. Miss akan guna pen yang berwarna lain. Okay, tadi TP yang meningkat dengan kadar bertambah kan sampai sini kan? Okay, so point ini saya akan buat dotted line sehingga ke bawah ya. Okay, kemudian meningkat dengan kadar berkurang sehingga capai maksimum. So this is the maximum point dekat sini. So buat dotted line sehingga ke bawah. Okay, jadi sekarang saya akan guna dotted line ini untuk bantu Miss sediakan kilog MP. Okay. Apabila TP meningkat dengan kadar bertambah, MP macam mana, Syashrin? Meningkat Sehingga? sehingga mencapai titik maksimum. Okay, meningkat sehingga capai maksimum. Yes, good. Okay, so Miss pun buatlah. Meningkat sehingga capai maksimum. Sini maksimum. Kalau TP meningkat dengan kadar berkurang, MP macam mana? Amira? Turun. Menurun. Kalau TP maksimum, MP macam mana? Kosong. Ya, Turun sampai kosong. Ya, kosong ataupun sifar ya. So, nanti dia akan turun sehingga dia capai sifar. Okey, disebabkan tadi TP meningkat dengan kadar bertambah. Yang kadar bertambah itu menunjuk MP yang meningkat. Okey, kemudian TP meningkat dengan kadar berkurang. Yang kadar berkurang itu menunjukkan MP dia turun. So, sini maksimum, sini sifar. Dan apabila TP menurun, MP macam mana? Menurun. Ya, ia menurun dan bernilai? Negatif. Okay, thank you. So, dia turun lagi dan bernilai negatif. Sebab sini kan asalan kan, bahagian atas tu positif. So, sekarang dia akan turun. Okay, dan jangan lupa labelkan NP. So, lengkaplah kita tengok balik soalan kita. Dengan Raja, dia nak TP, NP. So, tengok. Raja ada TP, NP. Dah lengkap dah. Okey, tetapi belum habis lagi. Dia minta apa? Dengan berdasarkan hukum pulangan berkurangan. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini ya. Okey, hukum pulangan berkurangan. Tadi orang bagi tahu saya dia terdiri daripada pulangan sud bertambah berkurang pulangan sud negatif kan. Okey, you anggap ini sebenarnya dia macam bapa. Bapa ini ada 3 orang anak. So anak dia semua tengah-tengah ini ada sud punya. Jadi sekarang saya nak tanya, pulangan sud ini kita boleh kait dengan TP ke? Ataupun saya tanya, pulangan sud ini kita seharusnya kait dengan TP ke ataupun MP? Mana satu lagi tepat? MP. Ya, good. So kita akan kait dengan MP. Kenapa? Kan nampak ada perkataan sud. Sud. So kita akan kait dengan MP. Dan kemudian barulah kita boleh kaitkan dengan TP. So sekarang kita cuba tengok. Pulangan sud bertambah. So bermaksud pada masa itu MP meningkat. Kita tengok. MP meningkat. Bahagian sinilah pulangan sud bertambah. Okey, jadi Miss pun tunjuk. Okey, dari sini ke sini. Okey, saya tulislah. Ini pulangan sud bertambah. Okey, kemudian pulangan sud berkurang. Maksudnya MP dia turun. So dari sini ke sini, pulangan sud berkurang. Dan akhirnya, kalau kata pulangan sud negatif, tengok MP. Di mana dia turun dan bernilai negatif. Kan MP sini turun dan bernilai negatif kan? Sinilah. Pulangan sud negatif. So selesai. So bermaksud kan tadi orang sudah buat dotted line kan? So from here to here. Maksudnya dari atas pun sama. Dari sini ke sini, pulangan sud bertambah. Sini ke sini, pulangan sud berkurang. Dan akhirnya dari sini ke sini, pulangan sud negatif. Jadi anda perlu labelkan sedemikian sahaja. Okey, seterusnya. Ini saya padam dulu. Okey. Kita nak masuk huraian raja dah. Okey. Peringkat pertama. Rasanya apa yang you kena cerita? Ji Xiang.
Apabila pulangan sud bertambah, TP Okey, adalah sekejap ya. Okey, ya. Jisang sekejap ya. Maksudnya Jisang tengah huraikan yang pulangan sud bertambah ini kan? Betul tak Jisang? betul Miss. Okey. Sebenarnya cadangan saya kalau you nak huraikan pulangan sud bertambah itu sebenarnya tak salah. Cuma dekat sini, you nampak tak? Kan tadi saya ada terangkan apa itu hukum pulangan berkurangan kan? Okey, so maksudnya anda sepatutnya cerita sikit berkaitan dengan hukum pulangan berkurangan dulu. Okey, so berkaitan dengan hukum pulangan berkurangan ini, mungkin you boleh bagi definisi dia tu. Definisi itu anda boleh rujuk semula pada video saya. Okey, dan kemudian apa lagi yang you kena cerita? You boleh bagi tahu bahawa dia adalah terdiri daripada apa? Yang ada 3 kan? Pulangan sud bertambah, pulangan sud berkurang, pulangan sud negatif. You bagi tahulah ketiga-tiga itu. Barulah orang faham, oh ini adalah berkenaan dengan hukum pulangan berkurangan. Lepas itu, kan di dalam sini you ada cerita pulangan sud bertambah kan? Jadi perenggan yang kedua, seperti apa yang Ji Xiang sebut tadi. Barulah kita masuk pulangan sud bertambah. Itu akan jadi perenggan yang kedua kita. Okey, jadi sekarang, Ji Xiang silakan. TP adalah meningkat dengan kadar bertambah. Okey, sekejap ya. TP naik dengan kadar bertambah. Okey, good. Di bawah huraian ini, di bawah perenggan ini, sebenarnya selain daripada huraian ini, kita kena kait dengan MP juga kan? Okey, Ji Xiang Ya. silakan. MP meningkat sehingga mencapai maksimum. Yes, good. Okey, barulah kita nampak. Okey, so tengok pulangan sud bertambah. TP naik kadar bertambah. MP naik sehingga capai, so ini maksimum. Berhenti. Kemudian perenggan yang seterusnya, apa pula kita yang kena cerita? Aina? Pulangan sud berkurang. Okey. So kita akan fokus perenggan ini, pulangan sud berkurang. Jadi bagi tahu saya di bawah perenggan ini, ayat yang pertama yang perlu kita huraikan. TP meningkat dengan kadar menurun. Okey, yes. TP meningkat dengan kadar menurun ataupun kadar berkurang pun boleh. Kalau TP meningkat dengan kadar menurun ataupun kadar berkurang, pada masa itu MP macam mana? Danish? MP menurun. Okay, thank you. So, kita terus bagi tahu MP menurun. Okey, kita belum habis lagi. Tadi kata TP meningkat dengan kadar berkurang kan? Selepas itu kita tengok TP macam mana? Fihan? TP mencapai maksimum. Pada masa itu? Pada masa itu MP bernilai sifar. Okay, yes. TP capai maksimum. Okay, dan kemudian kita bagi tahu bahawa MP adalah sifar. So, itu adalah di bawah pulangan sud berkurang. Okay, perenggan yang terakhir. Khairul. Apakah nama perenggan tersebut? Pulangan sud negatif. Okay. So sekarang kita cuba tengok pulangan sud negatif. Faris Iskandar. Ya. Bagi tahu saya TP macam mana? TP berkurang. Okay. MP? MP bernilai negatif. Menurun, berkurang sehingga negatif. Okay. So kita bagi tahu bahawa TP turun dan kita bagi tahu pada masa itu MP turun. Jangan lupa bernilai negatif. Okay. Okay. So sekarang berkaitan, sekarang soalan ini kita cuba tengok semula. Soalan dia ada raja, TP, MP dengan hukum pulangan berkurangan kan. So tengok raja kita sudah lengkap, ada TP, MP dan huraian kita mula dengan hukum pulangan berkurangan itu dulu. Okay, kita bagi definisi, kita bagi tahu dia terdiri daripada apa dan seterusnya kita pun sudah jelaskan pulangan sud bertambah, berkurang serta pulangan sud negatif. So habislah huraian bagi
raja tersebut. Okey, jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada masalah. Miss, kalau Hmm. QL tu, Hmm. kalau letak L je, Okey, kalau katakan you tak letak QL, you letak L pun boleh diterima. Sama ada QL ataupun L. Tetapi kalau katakan untuk paksi S ini anda terletak Q, jawapannya salah. Ingatlah sama ada QL ataupun L sahaja. Okey ke Anissa dah? okey Miss, terima kasih. Miss, Ya. MP punya keluk tu kan, Hmm. dia boleh dia tak ada kadar berkurangan atau Tak ada. Dia MP hanya meningkat, maksimum, menurun, sifar, so turun. dia punya keluk tu boleh macam mana pun kan? MP punya kelok. Janji dia meningkat. Oh, okey. Ini janji dia menurun. Sebab dekat sini, kenapa TP meningkat dengan kadar bertambah? Yang kadar bertambah itu sebenarnya merujuk MP meningkat. Yang ini meningkat dengan kadar berkurang. Yang berkurang itu sebenarnya dia merujuk MP menurun. Itu je hubungan dia. Okey ke Fihan? Okey. Okey. Miss, Ya. kalau dalam periksa, kalau rajah tu macam soalan, disuruh macam soalan ni. Tapi kalau saya tambahkan kelok AP, jadi salah ke? Okey, kalau katakan, sebab sekarang Miss jawab ikut kehendak soalan kan. Kalau katakan soalan minta TP, MP sahaja, tetapi untuk jawapan yang anda sediakan, you ada sediakan AP sekali, okey, maka tak akan ditolak. Dia tak akan tolak markah pun. So, jangan risau. Kalau you kata, Miss, saya sudah biasa, saya nak buat AP sekali, tak boleh ke? Boleh je, tapi tak ada markah lebih diberi. Dan tak akan tolak markah kamu pun. Okey ke Putri? Okey Miss. Okey okey. So, selesailah perbincangan kita bagi soalan essay 1. Okey. So, kalau tak ada sebarang pertanyaan setakat ini sajalah untuk kelas maya kita hari ini. Kita boleh live meeting. Kita jumpa lagi ya. Okey, bye-bye. Thank you Miss, bye. Thank you. Thank you, Thank you, Miss. Miss. Thank you Miss.